Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya izinkan saya yang lemah, yang dhaif, yang hina lagi banyak dosa ini mudah-mudahan ditaubatkan segala macam dosa-dosa saya. Mudah-mudahan tuan-tuan yang mengikuti siri video saya ini insya-Allah diberikan barakah, rahmah, hidayah, taufik insya-Allah. Pada petang ini, izinkan saya untuk berkongsi satu tajuk yang besar. Satu tajuk yang serius. Iaitu, apakah benar-benar Imam Mahdi itu tidak ghaib? Ini satu perbahasan ilmu peringkat tinggi, tuan-tuan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mendengar, menonton ceramah saya pada petang ini, insya-Allah, semoga tuan-puan sekalian diberikan hidayah, diberikan kefahaman yang tepat berkaitan dengan Imamul Mahdi. Mudah-mudahan selepas ini tuan-puan akan mendapat petunjuk yang benar untuk mengenali dan mengetahui Imam Mahdi yang sebenar dan bersetuju dengan apa yang saya sampaikan ini insya-Allah. Ada 13 persoalan termasuk pernyataan yang perlu dijawab atau diulas kepada sesiapa, sama ada dari kalangan orang awam, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para da'i, motivator, ulama atau tuan-tuan guru di seluruh dunia, insya-Allah, untuk menjawab atau mengulas persoalan yang akan saya nyatakan dalam kuliah atau tazkirah saya ini. Sebagai mukadimahnya, bahawa untuk kesekian kalinya, bahawa sesungguhnya ilmu-ilmu akhir zaman khususnya yang berkaitan dengan Imamul Mahdi dan Fatah At-Tamimi yang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak, yang terkandung dalam kitab-kitab mu'tabar karangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, hanya dengar molek-molek, hanya diberi faham dengan kefahaman yang sempurna dan tepat ilmu tersebut kepada mujaddid kurun ke-14 sebelum kemunculan mujaddid kurun yang ke-15, iaitu Imamul Mahdi, iaitu mujaddid penutup. Kata Nabi SAW, "Innallaha hayyab'atsu li hadzal ummah ala rusi kulli mi'ah sanah majujaddid laha dinaha." Hadis riwayat Abu Hurairah, di mana isnadnya sahih dan semua rijalnya adalah siqah. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus bagi setiap awal kurun, yakni setiap 100 tahun, seorang yang memperbaharui urusan agamanya. Hadis sahih, pencerahan. Orang yang paling bertakwa di atas muka bumi ini bagi setiap 100 tahun adalah mujaddid yang bertaraf arif billah, ulama dan wali, bahkan ketua kepada para wali. Ini nak habakkan tentang kedudukan mujaddid bagi setiap 100 tahun. Oleh kerana datangnya setiap 100 tahun, tentulah dia ini mempunyai kedudukan yang hebat dan tinggi. Bahkan dia diberi ilmu yang lebih tinggi daripada sekalian ulama.
datangnya 100 tahun sekali. Sangat-sangat special dan istimewa. Maka setelah ilmu ini diperolehi oleh Mujaddid, difaham oleh Mujaddid dengan tepat, maka ilmu ini dikongsi kepada pengikut-pengikutnya, kepada anak muridnya, termasuklah ulama-ulama, barulah ilmu itu berkembang dan difahami oleh ramai orang. Kerana itulah kisah berkaitan Imamul Mahdi, lebih-lebih lagi tentang Fatah At-Tamimi ini, wasi apa yang saya paparkan ini adalah agak berlainan. Mungkin sangat berlainan daripada ustaz-ustaz yang lain. Kerana saya mendapatkan terus daripada Fatah At-Tamimi, Mujaddid kurun yang ke-14. Atau lebih dikenali sebagai gelarannya Putra Bani Tamim. Soal orang yakin tak yakin, percaya tak percaya, itu soal kedua. Tapi ini ilmu yang saya dapat dari Fatah At-Tamimi. Sebagai satu contoh, siapakah tokoh yang pertama yang bercakap, yang merwar-warkan persoalan Imamul Mahdi di negara kita Malaysia ini? Siapa tokohnya? Kedua, siapakah tokoh yang memperkatakan tentang Bani Tamim atau Fatah Tamimi dalam negara kita Malaysia yang tercinta ini? Siapakah tokoh yang memperkatakan sehingga di peringkat negara akan bahaya Syiah, sehingga sebuah parti politik dalam negara kita menyokong seruan pimpinan Ayatullah Khamenei di Iran suatu ketika dulu, konon-kononnya Syiah itu benar-benar menentang Amerika, sedangkan dalam masa yang sama akidah mereka haprak habis. Siapakah tokoh orang yang memperjuangkan Islam sebagai satu cara hidup yang indah dan sempurna, tetapi malang sejuta kali malang? Tokoh yang memperjuangkan kebaikan, kebenaran dituduh dengan pelbagai tuduhan. Itulah yang menjadi sunatullah rupa-rupanya dalam menegakkan kebenaran. Maka tidak heranlah kenapa nabi-nabi yang diutuskan dituduh sesat. Hairan bin ajaib. Tetapi tuan-tuan para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pada pendengar dan penonton sekalian, telah sampai masanya, wahai seluruh rakyat Malaysia, dengarkanlah amanat yang besar dan serius ini yang datangnya dari saya, insan yang kerdil, yang penuh dengan noda dan dosa. Hakikatnya, apa yang saya sampaikan ini insya-Allah datangnya dari Allah yang Maha Adil untuk memberitahu kepada seluruh rakyat Malaysia supaya jangan mudah-mudah menyesatkan orang, lebih-lebih lagi menyesatkan Mujaddid, kerana sejarah benar-benar telah mencatat bahawa rata-rata awal perjuangan para Mujaddid dicemuh, dituduh, dihina dengan pelbagai tuduhan. Sedangkan mereka lah yang sebenarnya membawa kebenaran yang mutlak. Kembali kepada persoalan yang besar, kepada semua yang sempat mendengar dan menonton video saya ini, sila jawab soalan berikut atau mengulas. Dalam hati anda, insya-Allah, betulkah? Apakah benar-benar Imam Mahdi itu tidak ghaib? Yang pertama, sebutkan dalil bahawa Imam Mahdi itu tidak ghaib, atau tidak akan ghaib, atau tidak boleh ghaib. Tu kena cari dalil. Mana dalilnya? Kalau tuan-tuan kata Imam Mahdi itu tak ghaib, dia ada, tak ghaib. Nombor 2, apakah mustahil atau Tuhan, yakni Allah, tidak boleh buat, tidak boleh mentakdirkan bahawa Imam Mahdi itu akhirnya, saya gunakan perkataan akhirnya, dia akan ghaib dan akan kembali muncul semula bila sampai masanya untuk berperanan dalam dunia realiti sekarang ini dan tidak lama lagi. Yang ketiga, ini soalan kepada yang mengatakan Imam Mahdi sebenarnya tak ghaib, yang kata ghaib tu mengarut wasi Syiah. Ini yang saya nak ceritakan ini bukan wasi Syiah, wasi kebenaran yang sebenar. Yang ketiga, sebutkan Imam Mahdi wasi tuan-puan. Saya guna perkataan wasi kerana kalau tak yakin dengan apa yang saya hujahkan, apa yang saya cerita tentang Imam Mahdi yang saya yakini, maka sebutkan Imam Mahdi wasi tuan-puan yang tidak ghaib itu. Namanya serta binnya atau nasabnya sampailah kepada Rasulullah SAW. Tunjuk, buat mai.
Buat mai, tunjukkan. Bacakan. Yang keempat, dari negara manakah lahirnya Imam Mahdi tersebut dan pada tahun berapakah dia dilahirkan dan siapa yang beritahu itu, serta nyatakan sejarah riwayat hidupnya kerana kebenaran itu sepatutnya terang lagi bersuluh. Serta nyatakan sejarah riwayat hidupnya kerana kebenaran itu terang lagi bersuluh, bukan samar-samar. Dan dalam masa yang sama, ianya tidak bertentangan dengan hadis bahawa Islam bangkit dari timur. Yang kelima, hadis menyebut sekian banyaknya ciri-ciri Imam Mahdi atau sifat-sifat kepribadiannya. Yang kelima, hadis menyebut sekian banyaknya ciri-ciri Imam Mahdi atau sifat-sifat kepribadiannya. Saya nak tanya tuan-tuan, dah jumpa ke belum? Nabi SAW telah meninggalkan kita lebih dari 1,400 tahun sehingga ke hari ini. Sekarang 1442 Hijrah, tahun 2021. Adakah tuan-puan belum jumpa lagi Imam Mahdi tersebut? Mengenali perihal peribadinya secara terang lagi bersuluh? Sedangkan Nabi SAW telah menyebutnya semua ciri-cirinya dengan terang dan jelas. Yang keenam, kepada sesiapa yang mengatakan bahawa Imam Mahdi itu sekarang sedang bersembunyi atau menyorok, saya ingin bertanya, dari mana tuan tahu Imam Mahdi itu sebenarnya sedang bersembunyi atau menyorok? Apakah dalilnya? Dan kalau dia menyorok atau bersembunyi, di manakah orang kanannya, iaitu Fatah At-Tamimi? Apakah hadis Fatah At-Tamimi itu palsu atau maudhu'? Atau adakah Imam Mahdi itu tidak tahu langsung berkaitan Fatah At-Tamimi? Fatah At-Tamimi itu adakah tidak wujud? Dan kalau kita katakan hadis Fatah At-Tamimi itu palsu, sedangkan banyak hadis-hadis Imam Mahdi itu di dalamnya, yakni dalam hadis tersebut yang menyebut tentang Imam Mahdi, terkait juga dengan Fatah At-Tamimi. Kerana itulah saya sebutkan tadi bahawa bab Imam Mahdi itu diketahui secara tepat dan menyeluruh oleh Mujaddid, iaitu Fatah At-Tamimi, yang diberi faham melalui jalan ilham, senjata orang mukmin, senjata orang yang bertakwa, bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun golongan Wahabi, mentah-mentah tidak percaya, susah nak percaya, sukar nak percaya akan jalan ilham ni. Kerana banyak bermain akal, bahkan bertuhan kepada akal dalam sudut-sudut tertentu. Artinya, menerima satu berita itu berdasarkan logik atau tidak logik. Dengan kata lain, mereka sedang menafikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada sedar ataupun tidak sedar. Dan khususnya kepada golongan Wahabi, saya nasihatkan lebih baik merujuk kepada ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah aswaja yang bertakwa, yang tinggi dan dalam ilmunya, supaya kita benar-benar sedar bahawa ulama-ulama hadis terdahulu sudah selesai dan tamat bab sanad hadis dan perawi-perawi hadis. Bukan artinya zaman sekarang atau akhir zaman ni baru tahu, baru jumpa, baru kenal mana hadis dhaif dan mana hadis sahih. Sebab itu ada pepatah menyatakan orang tua lebih dulu makan garam dari kita. Mereka lebih berpengalaman dan lebih dekat dengan zaman Nabi SAW, selama mana tidak bertentangan dengan syariat atau bertentangan dengan agama Islam. Untuk makluman tuan-puan, saya nak memaklumkan bahawa ilmu hadis atau tafsiran hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi atau Fatah At-Tamimi tidak boleh ditafsirkan semata-mata dengan kekuatan akal. Ianya memerlukan kepada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala melalui jalan takwa, usaha takwa dan ilham. Sekiranya kita bergantung kepada kekuatan akal, maka jadilah kita ini seperti musuh-musuh Islam seperti Yahudi dan Nasara. Mereka cerdik, umumnya cerdik, termasuklah orientalis Barat.
cerdik tapi menafsirkan hadis secara songsang bahkan menyesatkan dan ingin menyesatkan umat Islam. Yang kesembilan, ini membuktikan bahawa kita sangat-sangat memerlukan ulama yang benar-benar cinta dan takutkan Tuhan, yang ikhlas berjuang, yang sehingga akhirnya mereka diberi bantuan ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tuan-tuan masih lagi mempertikaikan ilham, maka untuk mengetahui ilham itu benar atau tidak, maka selidiklah dulu peribadinya, ibadahnya, akhlaknya, sikapnya, lebih-lebih lagi tauhidnya atau akidahnya. Kerana itulah pentingnya kepada umat Islam seluruh dunia, kepada sesiapa sahaja untuk faham dan menghayati tauhid sifat 20, di mana sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu satu, walaupun satu, tapi boleh diguna pakai untuk pelbagai peristiwa dan keadaan. Artinya, Allah boleh menjadikan sesuatu itu sebagai sebab, walaupun sebab tidak pernah memberi bekas. Atau dalam bahasa mudahnya, sebagai contoh, makan ubat Panadol boleh jadi sembuh dan boleh jadi tidak sembuh, bergantung dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Harus baginya menyembuhkan atau sebaliknya. Fahami molek-molek. Dan kalau kita kaji, mahu kita fahami tentang Imam Mahdi ni, yang ke-11 ni, kalau benar kita kata Melayu hebat, kalau benar kita rasakan Melayu akan jadi empire suatu ketika nanti, kita menyebut bahawa sejarah Melayu dahsyat dan luar biasa, kita katakan bahawa Melayu itu keturunan Qaturah, isteri Nabi Ibrahim atau Keturah. Kita katakan Nusantara itu banyak wali. Sahabat dah sampai ke Indonesia, ke Nusantara ini. Kita katakan tanah Melayu banyak wali-wali keturunan Ahlul Bait, keturunan Rasulullah. Kita katakan lagi bahawa raja-raja Melayu keturunan Ahlul Bait. Tetapi agak pelik, ajaib, heran, kenapa tak boleh terima Imamul Mahdi dari Nusantara? Apakah Imam Mahdi itu mesti bangsa Arab? Yang pastinya daripada hadis-hadis, Imam Mahdi itu keturunan Arab, keturunan Nabi, keturunan Rasulullah, Ahlul Bait. Tapi dia adalah bangsa ajam. Di akhir zaman Islam akan jadi empire di tangan bangsa Melayu. Di tangan siapa tokoh tu? Iaitu Fatah At-Tamimi dan Imamul Mahdi. Dua tokoh dunia di akhir zaman. Dan kemuncaknya nombor 12. Adakah bila disebut Imam Mahdi itu gaib, artinya akidah kita sesat? Sesuatu itu dianggap sesat. Kenapa sesat? Sebab Imam Mahdi kita katakan gaib. Sedangkan kita kembali kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mutlak. Tetapi yang bahayanya, dengar molek-molek. Tetapi yang bahayanya yang menidakkan dan begitu yakin Imam Mahdi tidak gaib. Atau dia kata Imam Mahdi ni mustahil gaib. Mengarut je gaib. Kalau cakap macam tu, sebenarnya tauhid mereka boleh sangat-sangat dipertikaikan. Seolah-olah tidak yakin dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Isa yang 2000 tahun lebih akan zahir kembali ke dunia. Nabi Khidir alaihi salam, setengah menyebut sebagai Nabi, setengah kata bukan Nabi, hidup berapa ribu tahun sampai sekarang ini. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Subhanallah. Akan bangkit semula membantu Imamul Mahdi. Dan ini sangatlah boleh difahami dengan mudah, senang, apabila kita faham erti karamah itu, tuan-tuan. Dalam kitab Jawahirul Kalamiyah menyebut bahawa al-karamatu hiya amrun kharikun lil 'adah yazharu ala yadi wali. Yang dinamakan karamah itu ialah satu luar biasa. Luar biasa tu yang pelik lah. Yang zahir di tangan para wali. Imam Mahdi itu wali. Fatah Tamimi pun wali. Jadi kalau disebut karamah Imam Mahdi sampai boleh gaib, tidak mustahil langsung. Bahkan dalil hujahnya mantap. Semuanya sudah terbukti bahawa sebenar-benarnya Imam Mahdi itu adalah lelaki gaib. Dan yang ke-13 yang terakhir, dengar molek-molek tuan-tuan semua yang saya sangat-sangat kasihi,
Mudah-mudahan kita semua sempat bertaubat, sempat dapat bertemu dengan pemimpin kebenaran. Yang ke-13, rumusannya bahawa Imam Mahdi itu memang seorang lelaki yang bertaraf wali, ulama dan mujaddid, dilahirkan di Indonesia, Jawa Tengah. Dan kami, saya istilahkan kami ataupun saya, menyimpan sejarah hidupnya. Lebih sesuai saya gunakan kami. Kami menyimpan sejarah hidupnya beserta bukti lain, termasuk mempunyai nasabnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu akan kehidupan, biodatanya, biografinya, kehidupan sejarah hidupnya. Setelah 13 hujan-hujan saya bentangkan dalam persoalan ini, saya nak tanya balik kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tetap nak menolak, tak apalah, nak buat macam mana, tak dapat hidayat. Tapi kalau orang tanya kita, mana dia bukti dan hujah Imam Mahdi wasi tuan-tuan? Tuan-tuan nak jawab apa? Nasabnya, sejarahnya, kelahirannya, tahun bila. Dah nak kiamat ni, tak jumpa-jumpa lagi Imam Mahdi. Mana Imam Mahdinya? Nyorok di mana? Sembunyi di mana? Sepatutnya tuan-tuan kena bawa bukti tersebut, viralkan, hebahkan, supaya satu dunia faham, terang lagi bersuluh. Jadi apa yang saya boleh simpulkan bahawa kalau kita bercakap tentang Imamul Mahdi, tapi kita lupakan Fatah Tamimi, kita tak tahu Fatah Tamimi, kita tak nak kaitkan dengan Fatah Tamimi, bahkan kita kata hadis Fatah Tamimi ini adalah palsu ataupun daif, artinya kita ini bukan orang yang sebenar-benarnya faham akan Imamul Mahdi. Dalam banyak versi video saya, telah banyak kali saya paparkan bahawa cerita-cerita kisah hadis yang berkaitan dengan Fatah Tamimi dan Imamul Mahdi. Maka terserahlah kepada tuan-puan untuk membuktikan bahawa Imam Mahdi, tuan-tuan, versi tuan itu sebenarnya tidak ghaib. Saya katakan ghaib, kami katakan ghaib bukan bermakna ini versi Syiah. Versi Syiah dah terang-teranglah, akidah pun dah rosak. Bukan itu yang kita maksudkan. Apapun saya tetap mendoakan agar tuan-puan mendapat hidayah, mendapat taufik semuanya. Marilah kita sama-sama segera baiki diri. Ni dalam negara kita ni dah macam-macam kegawatan, dah macam-macam peristiwa, dah macam-macam berita kita dengar. Kita pun dah tak tahan dah. Walau bagaimanapun kita tetap doakan yang di-Pertuan Agong. Doakan kita punya Perdana Menteri, doakan menteri-menteri kita, doakan ahli-ahli politik, doakan semua rakyat Malaysia yang Islam dan yang tidak Islam, doakan mereka. Ini di antara ciri-ciri tentera Imamul Mahdi. Tentera Imamul Mahdi ni tuan-tuan, dia tak boleh sombong, tak boleh bongkak, tak boleh riak, tak boleh rasa diri tu hebat. Dia kena merendah diri, tawaduk. Dia ada ilmu macam tak ada ilmu. Dia pandai macam tak pandai. Sama je. Dia cerdik macam tak cerdik. Sama je. Dia berbuat macam dia tidak berbuat. Sama je. Sebab hakikat ini kita ni semuanya yang memberi izin kita berbuat satu semua adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Sadaqallahul azim. Dan Allah yang menjadikan kamu dan semua perbuatan kamu. Jadi kita hidup ni tak boleh berlagak, tak boleh sombong. Kalau dulu hidup selalu riak, takabur, bangga diri, sum'ah, lupakan, tinggalkan. Kita kena merendah diri. Kita tak boleh rasa diri lebih baik lagi daripada orang lain. Kita kena sangka baik dengan apa yang berlaku dalam negara kita. Ini adalah laluan untuk diberi kuasa kepada Fatah At-Tamimi dan akhirnya nanti diberi kepada Imamul Mahdi. Kita sudah sampai kepada penghujung. Kita tak boleh main-main. Kita kena serius. Lebih-lebih lagi saya yang bercakap ini, macam-macam ujian saya dapat. Ujian zahir, ujian batin. Saya kena tempuh tuan-tuan sekalian. Doakan saya yang lemah, yang daif, yang hina ini. Jadi saya rasa sekian saja untuk renungan kita, kajian kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat petunjuk, mendapat nur, mendapat iman, mendapat kefahaman. Kita satu masa nanti kalau panjang umur dapat berbai'ah dengan Fatah At-Tamimi dan dapat berbai'ah dengan Imamul Mahdi. Moga-moga insya-Allah kita di akhirat nanti kita akan selamat dalam negara kita, kampung kita yang kekal abadi selama-lamanya. Sekian, ampun maaf dari saya yang hina dina, yang banyak dosa ini. Sekian.
Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.